Imagine a world without numbers, not just without calculators, but without even the idea of 3 or 10. Our ancestors had no words for quantity, but they still needed to keep track, like making sure all their sheep came back. They used simple tools, a stone for each sheep, removing one when a sheep returned. If the bag was empty, it meant all the sheep were back. This was the beginning of counting. Not abstract numbers, but an intuitive physical process. The simple act of matching stones to sheep was the start of mathematical thinking, a way to create order from chaos. It all began with one great question. What if I use these stones to represent my flock of sheep? Bagi ramai orang, matematik bermaksud menghafal formula dan mencari jawapan yang betul. Tapi matematik sebenar bukan set fakta yang statik. Ia adalah cara berfikir, satu set alat untuk rasa ingin tahu. Ia tentang bermain dengan idea, bertanya soalan, dan membina pemahaman. Formula-formula cantik dalam buku teks itu cuma hasil akhir dari perjalanan kreatif yang tak tentu arah. Hati sebenar matematik adalah sikap yang Anda bawa kesediaan untuk meneroka, untuk ingin tahu, untuk mencari corak. Kita semua guna minda ni, menyelesaikan teka-teki, merancang perjalanan, menyusun perabot. Jadi jom jadi detektif nombor, guna alat yang mudah dan hebat untuk merungkai misteri nombor. Alat paling hebat dalam matematik bukan kalkulator. Ia adalah soalan summon. Bagaimana kalau? Soalan ini kelihatan mudah, tetapi ia mempunyai kuasa luar biasa untuk membuka pintu kepada dunia baru dalam pemikiran matematik. Setiap kali Anda bertanya bagaimana kalau, Anda sebenarnya sedang menolak sempadan pengetahuan Anda sendiri dan memulakan satu pengembaraan intelektual yang penuh dengan kemungkinan. Soalan ini mencetuskan rasa ingin tahu dan membawa kepada penemuan. Ia menggalakkan kita untuk tidak hanya menerima jawapan yang diberikan, tetapi untuk meneroka lebih jauh, mencari corak, dan mencipta sesuatu yang baru daripada apa yang kita pelajari. Contohnya, bagaimana kalau kita hanya tambah nombor ganjil? 1 tambah 3 jadi 4, 1 tambah 3 tambah 5 jadi 9, kemudian 16. Tiba-tiba kita nampak nombor kuasa 2. Dengan hanya menukar cara kita melihat nombor, kita menemui hubungan yang tersembunyi dan corak yang menakjubkan. Corak ini tak datang dari buku peraturan, tapi dari bertanya. Bagaimana kalau? Ia adalah hasil daripada keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru, walaupun tiada jaminan jawapan yang mudah. Cuba ni pilih nombor 3 digit dengan digit yang menurun, terbalikkan, tolak, terbalikkan hasilnya dan tambah. Tak kira dari mana Anda mula, Anda akan dapat seed repeat. Eksperimen kecil ini menunjukkan betapa menakjubkannya matematik apabila kita berani mencuba dan bermain dengan nombor. Bagaimana kalau mengubah Anda dari pelajar pasif menjadi peneroka? Anda bukan sekadar menghafal formula, tetapi menjadi penjelajah yang mencari jawapan sendiri. Ia tentang bermain dengan idea, bukan takut pada kesilapan. Dalam matematik, kesilapan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran dan setiap soalan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam. Bagaimana kalau nombor boleh jadi bentuk? Dengan membayangkan nombor sebagai objek fizikal, kita boleh melihat hubungan antara matematik dan dunia sebenar dengan cara yang lebih kreatif. Bagaimana kalau kita hanya guna sifar dan satu? Dari soalan mudah ini, lahirlah dunia komputer dan teknologi digital yang mengubah kehidupan kita hari ini. Soalan-soalan ini membuka bidang baru. Setiap penemuan besar dalam matematik bermula dengan keberanian untuk bertanya dan mencuba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dengan bertanya, bagaimana kalau? Anda menjana soalan baru dan menemui kebenaran sendiri. Anda membina keyakinan untuk berfikir secara bebas dan kreatif. Itulah semangat kreatif matematik yang sedang beraksi. Setiap soalan bagaimana kalau adalah langkah pertama ke arah penemuan, inovasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekeliling kita. Selepas bertanya, bagaimana kalau? Langkah seterusnya adalah menjadi seorang detektif corak, mencari dan mengenal pasti corak tersembunyi dalam nombor. Ini adalah kemahiran penting dalam matematik, kerana corak sering menjadi kunci untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Corak adalah petunjuk, tanda bahawa sesuatu yang lebih dalam sedang berlaku. Ia seperti jejak kaki yang ditinggalkan oleh idea-idea matematik yang menunggu untuk ditemui. Contohnya, cuba perhatikan apa yang berlaku apabila kita menambah nombor ganjil. 1 tambah 3 jadi 4, 1 tambah 3 tambah 5 jadi 9. Dan jika kita teruskan, tambah 7 pula, kita dapat 16.
Setiap kali jumlahnya bertambah dengan cara yang menarik. Jumlahnya sentiasa nombor kuasa 2 sempurna, 4, 16 dan seterusnya. Ini bukan kebetulan, tetapi corak yang menakjubkan. Melihat corak ini mengubah pengiraan biasa menjadi satu idea yang indah dan penuh makna. Ia membuatkan matematik terasa seperti satu pengembaraan. Sebenarnya, jumlah n nombor ganjil pertama adalah n kuasa 2. Ini membawa kita kepada satu teka-teki terkenal, konjektur Collatz. Pilih sebarang nombor, besar atau kecil. Kalau nombor itu genap, bahagi 2, mudah sahaja. Kalau ganjil, darab 3 dan tambah 1. Kemudian, ulang langkah ini berulang kali. Tak kira dari mana Anda mula, sama ada nombor kecil atau besar, Anda sentiasa berakhir dengan 1. Ia seolah-olah semua jalan membawa ke destinasi yang sama. Ahli matematik telah menguji corak ini untuk nombor yang sangat besar, menggunakan komputer dan kertas yang bertimbun. Namun, tiada siapa yang boleh buktikan ia sentiasa berfungsi untuk semua nombor. Misteri ini masih belum terjawab. Inilah yang ahli matematik lakukan. Mereka melihat corak, kemudian bertanya kenapa dan bagaimana corak itu wujud. Corak adalah langkah pertama kepada pemahaman yang lebih mendalam. Ia membuka pintu kepada penemuan baru. Ia mengubah senarai nombor yang membosankan menjadi misteri yang menarik untuk diselesaikan, seperti teka-teki yang menunggu jawapan. Dan kadang-kadang, corak itu hanyalah permulaan kepada soalan yang jauh lebih besar. Soalan yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk dijawab. Tetapi itulah keindahan menjadi seorang detektif corak dalam dunia matematik. Melihat corak hanyalah permulaan. Untuk benar-benar memahami, kita mendaki tangga abstraksi, bergerak dari contoh kepada peraturan umum. Dengan nombor ganjil, kita lihat 1 tambah 3 jadi 4, 1 tambah 3 tambah 5 jadi 9. Coraknya, jumlah n nombor ganjil pertama adalah n kuasa 2. Abstraksi membolehkan kita menyatakan peraturan yang berfungsi untuk semua kes, bukan hanya yang kita dah cuba. Cuba ni dengan gandaan 9, 9, 18, 27. Jumlah digitnya sentiasa 9. Peraturan umum, sesuatu nombor boleh dibahagi dengan 9 jika jumlah digitnya boleh dibahagi dengan 9. Ini lebih hebat daripada menghafal sifir. Ia adalah alat untuk sebarang nombor. Abstraksi mengubah pemerhatian mudah menjadi kebenaran sejagat. Itulah keajaiban sebenar matematik. Bagaimana kalau mencari jalan baru? Corak adalah petunjuk. Abstraksi memberi kita peraturan. Tapi bagaimana kita tahu ia benar? Disitulah logik masuk. Logik adalah tulang belakang matematik. Proses langkah demi langkah, di mana setiap langkah berpunca dari yang sebelumnya. Contohnya, adakah jumlah 2 nombor ganjil sentiasa genap? Mari kita buktikan. Sebarang nombor ganjil adalah 2 kali ganda nombor bulat tambah 1. Tambah 2 nombor ganjil plus 2m plus 1, 2 plus 1. Itu adalah 2 kali ganda nombor bulat mengikut definisi. Genap. Logik mengubah corak menjadi kepas. Tak cukup niat corak. Anda perlu tukan semesti benar. Itulah kuasa penakjulan matematik. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, kita menyelami dunia matematik, mencari corak, abstraksi, dan logik tersembunyi. Mari kita tangani salah satu misteri terbesar dalam matematik, nombor perdana, yang telah memikat minda manusia selama ribuan tahun. Nombor perdana ialah nombor yang lebih besar daripada 1, dan tidak boleh dibentuk dengan mendarab 2 nombor yang lebih kecil. Contohnya 2, 3, 5, dan 7. Mereka adalah blok binaan utama dalam dunia nombor. Setiap nombor bulat, tidak kira betapa besarnya, boleh dipecahkan kepada gabungan nombor perdana. Inilah sebabnya mereka digelar atom matematik. Segala-galanya bermula dari sini. Seawal zaman Yunani Purba, ahli matematik seperti Euclid membuktikan bahawa terdapat nombor perdana yang tak terhingga banyaknya. Satu penemuan yang mengubah sejarah matematik. Tidak kira berapa banyak nombor perdana yang Anda senaraikan, sentiasa akan ada satu lagi yang menanti untuk ditemui. Senarai ini tidak pernah berakhir, seperti bintang di langit malam. Namun persoalan besar masih kekal. Adakah terdapat corak atau aturan tertentu dalam kemunculan nombor perdana? Atau adakah mereka benar-benar rawa? Cuba senaraikan mereka, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Pada pandangan pertama, urutan ini kelihatan tidak teratur dan sukar diramal. Hingga kini, tiada formula mudah yang boleh meramalkan nombor perdana seterusnya. Setiap satu muncul seolah-olah secara rawak, menimbulkan cabaran besar kepada ahli matematik. Selama berabad-abad, ahli matematik dari seluruh dunia telah berusaha mencari irama rahsia
atau pola tersembunyi di sebalik tabir nombor perdana ini. Nombor perdana kekal sebagai contoh sempurna bagaimana matematik masih merupakan sempadan penemuan, penuh misteri, keindahan, dan potensi yang belum diterokai sepenuhnya. Selama berabad-abad, nombor perdana dilihat sebagai cantik tapi tak berguna. Tapi ketidakpastian mereka menjadi penting dengan penciptaan kriptografi kunci awam pada tahun 1970-an. Teknologi ini menjaga maklumat anda selamat dalam talian, menggunakan kesukaran memecahkan nombor besar kepada faktor perdana mereka. Mudah untuk mendarab dua nombor perdana yang besar, tapi hampir mustahil untuk membalikkan proses itu. Pintu perangkap, ini adalah nadi keselamatan dalam talian. Bank anda menggunakan nombor perdana rahsia untuk melindungi data anda. Hanya mereka yang boleh menyahsulit mesej anda dengan mudah. Misteri purba nombor perdana kini menjaga kehidupan digital anda. Perjalanan kita dari pengiraan purba hingga kriptografi menunjukkan matematik adalah pengembaraan yang hidup, bukan subjek yang dah selesai. Alat-alatnya rasa ingin tahu, mencari corak, abstraksi dan logik adalah untuk semua orang. Anda tak perlu PhD untuk jadi detektif nombor. Mula dengan teka-teki dan pemerhatian mudah. Lain kali anda lihat satu jujukan, tanya kenapa. Cari corak, cuba bentuk peraturan, main dengan konjektor Collatz. Lihat bagaimana nombor berkelakuan. Dunia ini penuh dengan corak dalam alam semula jadi, muzik, malah jadual bas. Hayatilah bagaimana kalau buru corak, daki tangga, dan ikut kompas logik anda. Pengembaraan teori nombor masih lagi ditulis, dan anda boleh jadi sebahagian daripadanya. Berikut adalah terjemahan tajuk dan teks pengenalan ke dalam bentuk perkataan yang mewakili nombor seperti yang diminta, dengan mengekalkan bahasa yang mudah dan mesra untuk orang awam, sambil memastikan kandungan kekal utuh. Saya akan menukar perkataan nombor kepada angka untuk konsistensi dan menggantikan nombor tertentu. Contohnya 5-3 delay dengan bentuk perkataan 5-3 delay di mana sesuai. Saya juga akan memastikan terjemahan ini mudah difahami tanpa mengubah struktur atau intipati teks asal. Teori angka Odyssey dari mengira kepada kerumitan. Prolog soalan pertama. Sebelum angka ada corak. Sebelum pengiraan ada rasa ingin tahu. Buku ini tidak bermula dengan definisi kering, tetapi dengan soalan yang mungkin ditanya oleh manusia purba sambil memerhati fasa bulan atau mengira ahli suku mereka. Apa yang berlaku jika? Apa yang berlaku jika saya menyusun timbunan batu ini? Apa yang tinggal jika saya mengambil beberapa? Adakah susunan itu penting? Adakah ada cara yang kekal sama? Rasa ingin tahu inilah yang melahirkan teori angka. Ia bukan ilmu yang lahir di perpustakaan berdebu, tetapi sains hidup yang tercipta dari keinginan untuk memahami irama asas dunia. Teori angka adalah kajian tentang corak, menggunakan integer, angka bulat, sebagai bahasa yang paling mudah dan mendalam. Perjalanan kita akan mengikuti soalan, apa yang berlaku jika ini? Dari keajaiban sederhana hingga pemikiran matematik yang paling canggih. Kita akan lihat bagaimana tindakan kanak-kanak mengira jari membawa kita melalui langkah-langkah logik yang indah kepada soalan-soalan yang mencabar minda terhebat selama berabad-abad. Kita akan mendapati bahawa angka bukan sekadar simbol, tetapi watak dengan cerita mereka sendiri. Angka mempunyai struktur dalaman, seperti cap jari unik yang menentukan potensinya. Angka mempunyai tingkah laku, dengan kitaran yang boleh diramal dan laluan yang tidak dapat diramalkan. Apabila dilihat sebagai kumpulan, angka mendedahkan struktur hebat, penuh dengan keteraturan yang menakjubkan dan misteri yang mendalam. Buku ini bukan sekadar bacaan biasa. Membacanya adalah seperti menjadi ahli matematik eksperimen. Anda bukan sahaja belajar tentang sifat angka, Anda akan menemui mereka. Anda akan menguji tekaan, mencari kitaran, dan merasai keseronokan menjejak corak hingga ke sumbernya. Alat yang Anda pelajari bukan hanya untuk menyelesaikan masalah matematik. Ia adalah alat untuk berfikir. Cara memecahkan kerumitan kepada kesederhanaan, mengenali isyarat dalam kekacauan, dan mengikuti logik hingga kepada kesimpulan yang pasti. Jadi mari kita mulakan dari tempat yang paling asas, tindakan paling mudah, sifat paling dasar. Mari kita tanya soalan pertama sekali lagi, seperti kali pertama. Apa yang berlaku jika Anda tidak melakukan apa-apa? Balik muka surat. Doa pembukaan. Teori angka Odyssey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala ilmu dan kebijaksanaan, bukakan pintu pemahaman kami saat memulakan perjalanan ini. Terangi minda kami dengan cahaya-Mu, supaya kami dapat melihat keindahan corak dan harmoni dalam ciptaan-Mu.
Ya Tuhan yang mengajar dengan pena, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya, bimbing langkah kami menjelajahi misteri angka-Mu. Beri kami kesabaran untuk memahami setiap konsep, ketekunan untuk menyelami setiap teka-teki, dan kebijaksanaan untuk melihat hikmah dalam setiap penemuan. Jadikan perjalanan ilmu ini sebagai ibadah kepadamu, sebagai cara untuk mengenal kebesaran-Mu. Lembutkan hati kami agar tetap rendah hati, kerana walau sedalam mana pemahaman kami, pengetahuan-Mu kekal tanpa batas. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulakan pengembaraan ini dengan niat mencari ilmu yang berguna, hati yang terbuka dan rasa ingin tahu yang tiada batas. Bab Sifar, minda ahli matematik, bagaimana berfikir tentang berfikir visi. Melengkapkan pembaca dengan cara berfikir asas yang menjadikan mereka peneroka aktif bukan sekadar pelajar pasif. Misi mengajar secara jelas prinsip rasa ingin tahu, abstraksi, logik, dan pengecaman corak sebagai kemahiran yang boleh dipelajari. Kenapa pengenalan tujuan? Mengapa kita perlukan bab sifar? Kerana matematik bukan sekadar fakta, ia adalah cara berfikir. Tanpa pendekatan yang betul, belajar matematik ibarat memasang perabot tanpa arahan. Anda mungkin boleh memaksa kepingan itu, tapi hasilnya tidak kukuh. Bab ini adalah panduan untuk membina cara berfikir yang betul sebelum kita menyelami topik teori angka. Hau pengenalan, kaedah. Bagaimana kita membina cara berfikir ini? Kita akan memperkenalkan 4 alat pemikiran utama dan mempraktikkannya dengan contoh yang mudah. Enjin apa jika? Memupuk rasa ingin tahu. Pengesan korak, melihat gambaran besar bukan sekadar butiran kecil. Tangga abstraksi, bergerak dari contoh khusus ke peraturan umum. Mesin logik, membina hujah yang kukuh dan jelas. Mengapa versus bagaimana? Berfikir apa? Memahami kuasa dan tujuan alat pemikiran. Mengapa rasa ingin tahu penting? Mengapa corak perlu dikesan? Ini tentang nilai alat ini. Bagaimana? Menguasai teknik tertentu. Bagaimana saya memupuk rasa ingin tahu? Bagaimana saya mencari corak? Ini tentang cara menggunakan alat ini. Jurang. Ramai orang secara naluri menggunakan alat ini, tapi tidak secara sistematik. Bab ini menjadikan kemahiran ini jelas dan boleh diamalkan. Analisis jurang. Jurang melakukan masalah. Anda mungkin tahu Anda perlu ingin tahu, tapi tidak bertanya, apa jika? Secara mendalam. Anda tahu corak penting, tapi tidak mencarinya secara aktif. Penyelesaian. Kami akan memberikan latihan khusus untuk menjadikan sikap ini amalan konkret. Analisis SWOT minda matematik, kekuatan. Cara berfikir ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang, sains, kejuruteraan, ekonomi, dan kehidupan harian. Ia melahirkan pemikir yang fleksibel. Kelemahan, memerlukan latihan dan usaha mental, yang mungkin terasa perlahan pada mulanya. Peluang, membuka pemahaman matematik yang lebih mendalam, dan mengurangkan ketakutan terhadap masalah baru. Ancaman, salah tanggapan bahwa kemahiran ini adalah bakat semula jadi, bukan sesuatu yang boleh dilatih. Kita perlu memupuk minda yang berkembang, bukan minda tetap. Pecahan kandungan, 4 alat pemikiran. Alat 1, engine, apa jika? Memupuk rasa ingin tahu. Apa itu? Kebiasaan bertanya dan mengubah keadaan masalah. Cara menggunakan. Tanya, apa jika saya tukar angka ini? Apa jika peraturan dibalikkan? Apa kes paling mudah? Contoh, daripada hanya mengira 5 tambah 3, tanya, apa jika saya tambah 2 angka ganjil? Adakah hasilnya selalu genap? Bagaimana dengan 3 angka ganjil? Latihan. Ambil fakta darab seperti 6 darab 4 sama dengan 24. Buat 3 soalan apa jika tentangnya. Alat 2, pengesan korak, melihat gambaran besar. Apa itu? Mencari ulangan atau keteraturan dalam urutan atau pengiraan. Cara menggunakan, jangan hanya semak jawaban, cari corak dalam hasil. Lihat digit terakhir kuasa 2, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Corak ini berulang setiap 4 langkah. Latihan, tulis digit terakhir kuasa 3, 3, 9, 27, 81. Apa coraknya? Bolehkah Anda ramal digit terakhir 3 kuasa 100? Alat 3, tangga abstraksi, khusus ke umum. Apa itu? Bergerak dari contoh khusus ke peraturan umum atau sebaliknya. Cara menggunakan induksi. 3 tambah 5 sama dengan 8, 7 tambah 9 sama dengan 16, 11 tambah 13 sama dengan 24. Ganjil tambah ganjil selalu genap. Turun. Saya tahu tambah sifar tidak mengubah apa-apa. Jadi untuk selesaikan X tambah 5 sama dengan 5, X mestilah sifar. Latihan, ambil peraturan mendarab dengan 1 tidak mengubah angka. Beri 3 contoh khusus. Kemudian, nyatakan peraturan ini dalam perkataan Anda sendiri. Alat 4, mesin logik. Apa itu? Memastikan setiap langkah pemikiran logik dan jelas. Cara menggunakan, terangkan setiap langkah dengan kerana.
Contoh tidak logik, jawabannya 10. Contoh logik, masalahnya 2x tambah 4 sama dengan 14. Saya tolak 4 dari kedua-dua belah untuk mengasingkan x, jadi 2x sama dengan 10. Saya bahagi dengan 2, jadi x sama dengan 5. Latihan, terangkan mengapa 1 bukan angka perdana, menggunakan hujah langkah demi langkah. Kesimpulan bab sifat, bab ini memberikan Anda kit alat pemikiran. Bab-bab seterusnya adalah bengkel untuk menggunakan alat ini dalam teori angka. Setiap bab adalah peluang untuk bertanya apa jika, mencari corak, mendaki tangga abstraksi, menggunakan mesin logik Anda. Anda kini bersedia untuk memulakan. Bab 1. Angka yang membingungkan, paradoks. Corak perdana VC menunjukkan bahawa angka perdana, blok binaan angka, mempunyai corak dan paradoks yang mencabar pemikiran kita dan membawa kepada penemuan hebat. Misi, meneroka angka perdana melalui teka-teki yang mendedahkan sifat asasnya, misteri taburannya, dan kegunaannya dalam dunia nyata. Kenapa? Mengapa kita mulakan dengan teka-teki angka perdana? Angka perdana adalah atom matematik. Tidak boleh dibahagi, asas, dan muncul secara misteri. Tapi pembelajaran tentangnya seringkali kering. Dengan teka-teki, kita terlibat dengan sifat menarik angka perdana, kesederhanaannya yang bertentangan dengan kerumitannya, corak yang hampir wujud, dan peranannya dalam teknologi moden seperti keselamatan internet. How pengenalan, kaedah. Bagaimana teka-teki mendedahkan kebenaran angka perdana? Kita akan melihat angka perdana sebagai watak dalam cerita detektif matematik. Setiap teka-teki akan menunjukkan paradoks atau corak yang mengejutkan, membimbing penyiasatan melalui eksperimen sistematik, mendedahkan prinsip asas yang menjelaskan misteri, menghubungkan kepada idea dan kegunaan matematik yang lebih besar. Pecahan. Kandungan teka-teki. Angka perdana. Teka-teki SAP, misteri lingkaran perdana. Susun angka dalam lingkaran dan warnakan angka perdana. Kos Bearing Distill. Teks 37, 30, 6, 35, 30, 4, 33, 30, 2, 30, 1, 30. 8, 7, 15, 15, 14, 13, 30, 39, 18, 5, 4, 12, 29, 40, 19, 6, 1, 2, 11, 28, 4, 41, 27, 9, 10, 27, 40, 20, 1, 20, 23, 20, 22, 45, 26, 43, 40, 4, 40, 5, 40, 6, 47, 48, 49. Penyiasatan, warnakan semua angka perdana. Perhatikan garis pepenjuru yang mempunyai banyak angka perdana. Ketahui corak ini berkait dengan formula seperti N kuasa 2 tambah N tambah 41. Momen aha, angka perdana nampaknya memihak kepada pepenjuru tertentu, menunjukkan corak yang tidak rawak. Prinsip, memperkenalkan taburan angka perdana dan formula penjanaan perdana. Teka-teki 2. Permainan konjektur Goldbach persediaan setiap angka genap lebih besar daripada 2, nampaknya boleh ditulis sebagai jumlah 2 angka perdana. Contoh, 4, 2, 2 tambah 2, 3, 8, 3 tambah 5, 10, 3 tambah 7, atau 5 tambah 5. Penyiasatan, cuba angka genap hingga 50. Perhatikan beberapa angka mempunyai pelbagai cara penulisan. Cari corak dalam bilangan cara. Momen aha, ia berfungsi untuk setiap angka yang dicuba, tapi tiada siapa membuktikan ia berlaku untuk semua. Prinsip, memperkenalkan konjektur matematik dan perbezaan antara pengesahan dan pembuktian. Nota, saya hanya menerjemahkan sebahagian teks untuk menunjukkan pendekatan ini, kerana teks penuh sangat panjang. Jika Anda mahu saya teruskan untuk bahagian tertentu atau keseluruhan dokumen, sila beritahu saya. Saya juga boleh menyesuaikan tahap kesederhanaan atau menambah penjelasan lanjut jika diperlukan.